Hey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, anda bersama saya, Mike daripada Fantografi. Anda baru pertama kali bersama kami, jangan lupa like, share dan subscribe Mok Tube. Okey, Mok Tube adalah channel untuk menyajikan anda teknologi dan juga makanan. Jadi bersama saya hari ini ingin menceritakan 5 perkara bagaimana kita hendak improve fotografi wedding kita. Jadi pada episod yang lepas saya telah menceritakan mengapa kita memilih untuk menjadi wedding photographer. Okey, kini anda dah semangat nak jadi wedding photographer. Kini kita nak cerita bagaimana how to be the best photographer in the wedding segment. Okey, kita ada 5 perkara saja nak cerita ni. Sangat pendek, ringkas dan padat. Okey, yang pertama adalah bagaimana kita hendak menjadikan wedding fotografi punya gambar ni cantik. Okey, gambar perkahwinan ni cantik adalah pertama adalah kita nak establish story. Okey, dalam mindset kita ni kena ada 5 perkara. Yang pertama adalah establish the story. Okey, so contoh bagaimana establish the story of the wedding. Simple je. Okey, pertama kali bila anda sampai, bila anda sampai ke rumah pengantin, anda akan tengok ada rumah kan, rumah dan juga dia punya dewan ke kemah ke dan sebagainya. Snap. Anda snap gambar tu. Kita nak tengok dia, kita nak menceritakan dia punya suasana perkahwinan tu. Kita tengok dia punya kemah, dia punya pelamin tu besar. Kita ambil gambar, perarakan kereta dan motor besar dan sebagainya. Kita shoot that moment. Kita shoot that dia punya orang panggil apa? Ambience, environment semua kita ambil. So that we can feel. Walaupun contohnya saya tak pergi ke wedding tersebut, bila saya buka gambar dan juga buka album tu, I can feel the event. Maksudnya macam itulah. Tak adalah kita buka album, gambar muka pengantin sebesar-besarnya. So tak ada story. Kita kena ada story. Maksudnya daripada pengantin tak sampai lagi, pengantin sampai, pengantin masuk dewan, dia punya potong kek. Lepas tu ada upacara-upacara lain, contohnya kebudayaan macam menepun tawar, bersalaman adat bersama keluarga dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, ini adalah dia punya type of shot. Yang type of shot yang pertama adalah kita ambil wide shot. Wide shot ni macam ni cerita dia. Kalau wide shot ni contohnya macam saya cakap lah, kita ambil wide, maksudnya kalau dewan tu nampak semuanya. Kalau kita ambil gambar suasana pengantin, contoh saya cakap, pengantin tengah berada di atas pelamin. Ini wedding, Malay wedding lah. Pengantin berada di atas pelamin. Para hadirin sekalian, maksudnya para hadirin majlis kenduri tersebut berada di atas meja masing-masing lah, berada di meja masing-masing. So kita akan ambil shot pengantin saja. Dan kita kalau boleh kita pergi ke belakang dewan tu, kita ambil sekali pengantin, walaupun dia kecil tak apa. Pengantin dan juga semua hadirin dalam dewan tersebut. So we can have the overall look. Overall look macam contohnya daripada belakang ni kita nampak penonton hadirin sekalian sedang melihat pengantin tu. So that the vibe sampai. Maksudnya bila pengantin tu sendiri tengok majlis dia pun macam wow, tak sangka meriah macam ni majlis dia. Dia punya parents pun macam wow, sebab selalunya rahsia dia, dia punya feeling dia kalau anda tak pernah kahwin lagi. Kita sebagai pengantin ni, kita macam lupa diri kejap, macam nervous semua kan. So kita macam terlupa, macam tak dapat feel. Macam tu. Kita macam fokus macam kita jumpa tengok orang dekat-dekat je, kita tak menikmati 100% majlis tersebut. Sama dengan parents dan family, diorang sibuk dekat luar, sedang macam melayan tetamu yang masuk, yang keluar, bersalam, bagi bunga telur. So this picture is macam very berharga, bernilai pada mereka. Kalau bila dah siap nanti, mesti appreciate. Yang ketiga adalah detail shot ataupun close up shot.
Detail shot ni boleh saya katakan detail-detail tentang majlis tersebut. Contohnya macam bunga telur, okey. Lepas tu pelamin, kek, lepas tu goodie bag dan sebagainya. Okey, mengapa perkara ni sangat penting? Okey, saya tengok ramai sangat fotografer yang terlepas pandang terhadap detail. Okey, detail ni sangat penting sebab dia ada sentimental value. Okey, sama ada satu, keluarga ni telah membelanjakan banyak duit untuk menghasilkan perkara ni, contohnya goodie bag dan sebagainya. Ataupun yang kedua, kalau dia orang buat sendiri, ini adalah satu orang cakap sentimental value sebab makcik, acik, apa, tok long, pak long semua datang daripada kampung ramai-ramai, kita sama-sama bungkus goodie bag tu. So this is sentimental value yang macam they put so much effort to it. So this one yang macam kita kena highlight, kita kena simpan that memory. So itulah appreciation kepada mereka. Yang kedua macam pelamin dan sebagainya, janganlah kita ambil hanya overall saja, ambil detail. Okey, contohnya dekat situ ada dia punya pokok-pokok, ada dia punya lampu dan sebagainya. Take the close shot di situ, dia punya creative shot. So lebih menilai, kita lebih seronok tengok macam kalau dia punya perspektif ni berbeza kalau kita nampak wide shot dengan tight shot, creative shot. So kita tahu pelamin sekarang mahal dan juga para pengantin menghabiskan mungkin sehingga 10,000 untuk satu pelamin. Jadi takkanlah hanya untuk 8 jam saja untuk kita habiskan. Make it worth for a lifetime. Itulah kerja kita. Kita lah fotografer itu. So jangan kecewakan pelanggan kita dan klien kita. Be the best in doing this. Yang ketiga, sudah tentu kita hendak ambil momen pengantin. Jangan silap. Okey, pengantin punya gambar memang kita ambil. Kita ambil di atas pelamin, kita ambil gambar dia outdoor sebagainya. Momen. Okey, momen ni silap. Memang kita takkan dapat 100% of the moment. Sebab kita kalau single shooter memang takkan dapat. Tetapi cuba the best untuk dapatkan momen-momen bagaimana dia bersalam dengan keluarga dia, kawan-kawan lama dia. Kadang-kadang mereka ni tak jumpa pun. Kawan ni dah bertahun-tahun, contohnya sejak universiti sampailah sekarang barulah jumpa sebab wedding kan. Okay, satu lagi rahsia pada para shooter, sama ada dah kahwin atau belum kahwin. Okay, bila anda dalam majlis, contohnya anda kahwin, anda kadang-kadang lupa. Okay, anda dah bersalam dengan siapa, anda dah jumpa siapa kat majlis tu. Bila diorang tahu gambar ni pun tahu, oh dia datang Okey, anda pernah tak dengar macam ada kawan anda kata, oh kau tak datang kenduri aku. Padahal kita dah bersalam dengan dia, dah berpeluk bagai semua, tapi dia terlupa sebab that moment terlalu macam very packed untuk someone to handle. Maksudnya macam kita manusia, kita jumpa terlalu ramai orang, so kita tak boleh nak cash siapa yang datang secara 100%. Mungkin 50 to 80% kita boleh ingat siapa yang kita jumpa on that day. So this one is very macam bernilai. Setiap gambar yang kita ambil, pastikan kita boleh capture the moment of the pengantin jumpa kawan-kawan, jumpa keluarga. Kadang-kadang keluarga pun sangat jauh yang kita jumpa waktu raya je. So inilah tugas kita untuk merakam momen tersebut. Tips yang kelima adalah merakam momen detik ahli keluarga pengantin tersebut. Okey, merakam detik momen ahli keluarga tersebut bukanlah gambar kaku yang gambar diorang posing senyum, tidak. Ini adalah momen mereka tergelak, bergurau, kalau ada yang tengah geletek ke tengah buat kerja dan sebagainya. So this moment ni mahal kalau kita ambil. So orang panggil inilah gambar yang cantik, gambar yang hidup. Maksudnya tidaklah terlalu kaku. Kalau anda masuk buat design album, kalau semua gambar posing je, album tu tak bernilai sangat. Maksudnya tak hidup. Album tu tak hidup. Kita tak dapat the moment, tak dapat orang panggil the story of the event. So bila anda rangkumkan ke semua 5 tips ni di dalam wedding fotografi anda, di dalam album editing anda, insya-Allah album ini
akan mendapat pujian, akan mendapat high rating, dan insyaAllah anda akan dapat job seterusnya. So, keep doing the best, keep giving the best moment for our client. Okay, kalau boleh kita tingkatkan industri wedding ni sama-sama. Okay, kita bagi wedding fotografi ni meningkat kualitinya di Malaysia supaya kita sama-sama boleh berjaya. Okay, so see you guys in the next tips, next episode. Jangan lupa sebelum tu kita like, share, subscribe. Okay, kita sama-sama kongsi. Okay, subscribe itu gratis. See you, bye.